Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair, amma ba'd. Baca ayat yang terakhir. Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bid'atihi lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Maksudnya, orang-orang telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun. Kepada pentadbiran Allah jugalah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang yang beriman akan bergembira. Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim ini sebahagian daripada min ba'di hurufil muqatta'ah fi awal as-suwar. Alif Lam Mim ini sebahagian daripada huruf-huruf yang terpotong yang berada di permulaan surah. Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu dipanggil huruf yang terpotong di permulaan surah. Dan huruf yang terpotong-potong di permulaan surah ini, sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawa dia adalah merupakan ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat mutasyabihat? Iaitu ayat yang tak jelas tentang maksudnya. Ayat Al-Quran secara keseluruhan terbahagi kepada dua. Pertamanya dipanggil muhkamat. Muhkam, sesuatu ayat yang terang, jelas tentang maksudnya, tentang pengertiannya, tentang maknanya. Seperti apa? Ayat yang terang, tak perlu takwil, tak perlu kita mencari perbahasan para ulama untuk memahami ayat-ayat tersebut. Contohnya seperti Allah Ta'ala kata, aqimus shalah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi suruhan sembahyang dan suruhan menunaikan zakat itu terang, jelas. Tanpa tafsiran para ulama pun kita tahu, ayat ini kata wajib sembahyang, wajib menunaikan zakat. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah, daging babi dan seekor binatang ataupun sesuatu binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Okey, kesimpulannya, muhkam ini ayat yang terang. Dan ayat yang terang di dalam kitab ini hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam ataupun ayat yang terang, jelas maksudnya di dalam Al-Quran dipanggil ibu kepada kitab. Dasar prinsip yang ada dalam Quran iaitu jelas. Dasar prinsip yang ada dalam Quran ini iaitu ayat itu jelas. Wa ukhra mutasyabihat, wa ukhra mutasyabihat. Selain daripada muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni tak banyak dalam Quran. Ayat yang berlaku kesamaran kepada manusia untuk memahaminya. Sebagai ulama ayat mutasyabihat, ayat yang kita bacakan tadi, huruful muqatta'ah fil awal suwar, huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Yang kedua, sebahagian ulama menyebut iaitu ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat adalah merupakan ayat mutasyabihat. Okey. Yang ketiga, majoriti ulama salaf, ayat-ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Dia ayat muhkam sebab terang. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, terang. Bagi mereka terang, tak ada mutasyabihat. Yadullah terang, wajhullah terang, ainullah terang. Jadi bukanlah semua ayat-ayat yang berkaitan sifat ini
semua ulama memahami ianya adalah ayat mutasyabihat. Tak. Banyak kali dah kita sirik kuliah akidah kita mungkin sampai 100 lebih lah. Dah bertahun dah kita cerita. Sampai 100 lebih. Dan kita buktikan berdasarkan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Majoriti ulama salaf kata ayat sifat bukan mutasyabihat, dia adalah muhkamat. Sebab terang je lah. Cuma sebahagian daripada ulama, khususnya ulama mutaakhirin, yang berpegang dengan akidah khalaf, mereka lah yang mengatakan ayat mutasyabihat bukan ayat muhkamat. Lalu bila ayat mutasyabihat ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab Syarah Muslim, dia sebut dalam Syarah Muslim, dia kata di sana mazhabani, berkaitan dengan ayat mutasyabihat dua mazhab, salah khalaf. Salah bukan macam ni zahir, tanpa takwil, mereka tafwid, mereka isbat makna, tafwid kafiat kepada Allah. Adapun khalaf, takwil, membandingkan daripada makna asal yang sesuai dengan lughah atas alasan takut berlaku kekeliruan kepada orang awam. Atas alasan tu. Jadi aliran salaf macam ni, aliran khalaf macam ni. Kedua-dua aliran ini sebenarnya semuanya nak mentanzihkan Allah. Apa maksud mentanzihkan Allah? Nak menyucikan Allah daripada menyerupai sifat-sifat baharu. Jadi hak salah khalaf ni sebenarnya tak perlu bergaduh. Semua nak membersihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Ghulibatir Rum, dikalahkan akan negeri Rum. Jadi Rum ini mereka berpegang dengan agama Nasrani. Maknanya kaum ataupun orang-orang Rum ataupun Romawi ini mereka berpegang kepada agama Nasrani. Sebab apa disebahkan kepada Rum? Penisbatan daripada nama seorang lelaki yang bernama Rum bin Aishu. Rum bin Aishu bin Ishaq bin Ibrahim. Kabilah ini dinamakan dengan Rum, yang orang sebut Romawi, kerana Rum adalah datuk mereka. Rum adalah datuk mereka daripada kabilah Rum. Jadi mereka ini berpegang kepada apa? Agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nasrani juga disebut sebagai ahlul kitab. Sebagai ahlul kitab. Agama samawi yang pernah diiktirafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kitab kepada mereka. Bila berlawan dengan Parsi agama Majusi. Sembah tokong, sembah api. Jadi bila berlaku peperangan, Rum kalah peringkat mulanya fi adnal ardi. Yang dimaksudkan dengan adnal ardi ini, Rum adalah daerah yang terdekat dengan Parsi. Maknanya antara dua negara ini, antara Rum dengan Parsi, jarak dia tidak jauh. Peringkat pertamanya Rum kalah. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang cerita ni, benda tu tak berlaku lagi. Itu yang dikatakan mukjizat Al-Quran tu, dia menceritakan benda hak lepas, hak tak berlaku di zaman Nabi, hak lepas dah berlaku dah zaman Nabi Adam, Nabi pun tak tahu. Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh tu berlaku zaman tu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Kerana Nabi Muhammad tak ada ketika isu ataupun masalah itu berlaku di zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi Nabi boleh cerita sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Dan peperangan ni tak berlaku lagi, Nabi dah cerita ke orang. Rom kalah, dan selepas kekalahan itu dia akan menebus kekalahannya. Tak sampai 10 tahun dia akan memperolehi kemenangan fi bid'i sinin. Bid'i ini al-bid'u, bid'un ataupun al-bid'u antara 3 sampai 9. Allah kata Rom akan lawan balik, Rom akan dapat kemenangan lawan Parsi tak sampai setahun. 3 sehingga 9 itu dia panggil bid'un. Maknanya sebelum 10 tahun, tak sampai 10 tahun, Rom akan lawan balik. Rom akan memperolehi kemenangan. Lillahil amru
min qablu wa min ba'du. Yakni Allah Subhanahu segala urusan adalah milik Allah, segala urusan sebelum dan selepasnya. Yakni pertamanya kemenangan bangsa Parsi, keduanya kemenangan bangsa Romawi. Semua ni adalah atas kehendak Allah. Menang kalah ni semua kehendak Allah Ta'ala. Kerana apa yang dikehendaki pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi benda tu tak berlaku lagi. Allah Ta'ala kata sampai masa nanti. Masa-masa tu tak sampai 10 tahun pun. Sebab bid'ah di situ 3 sehingga 9. Tak sampai 10 tahun Rom dapat mengalahkan semula Parsi yang berpegang kepada agama Majusi. Bila Rom menang, fa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada ketika itu bergembiralah oleh orang-orang yang beriman, termasuk Rasulullah sendiri. Bila sebut orang beriman, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, kenapa Rasulullah seronok? Dan kenapa seluruh orang beriman di zaman Nabi SAW bergembira di atas kemenangan Rom? Sedangkan Rom ni bukan agama Islam. Dan syariat mereka telah dimangsuhkan dengan diutuskan Nabi dan diturunkan Quran. Maknanya nak ikut kafir, Rom kafir, Parsi kafir. Kalau nak ikut kafir, sama-sama kafir. Bahkan ahli kitab ni banyak kecaman daripada Allah Ta'ala dalam Quran, kritikan, laknat daripada Allah dalam Quran tentang golongan Yahudi dan Nasrani ataupun disebut sebagai ahli kitab. Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak setuju ataupun tidak redha Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu ikut agama dia. Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan orang Yahudi dan Nasrani. Sentiasa tak puas hati dengan orang Islam, sampailah kita ikut agama dia. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang dikurniakan kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, sebagai mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Terlalu banyak. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan, kamu mengetahui kebenaran ayat-ayat Allah. Jadi isunya, soalannya, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat sokong Rom sedangkan banyak ayat Quran mengkritik golongan Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai ahli kitab. Tadi kita sebut kafir sama kafir. Cuba kita tengok dalam Quran bagaimana cara penyelesaian, bagaimana cara pendedahan keterangan oleh Allah untuk menilai sesuatu. Jahat sama jahat, ambil yang kurang jahat. Kafir sama kafir. Tetapi Rom, dia adalah agama samawi, yakni agama Nasrani, agama samawi, suatu agama yang pernah diturunkan oleh Allah, yang pernah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan agama Islam. Adapun Majusi yang dianuti oleh orang-orang Parsi bukan agama samawi, agama yang tak pernah diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Tengok Allah Ta'ala ajar memilih kafir sama kafir. Jangan kita buat tanpa membuat pilihan ataupun penentuan. Mesti kita kena pilih. Kafir sama kafir, pilih yang kurang kafir, yang kurang sesat. Jahat sama jahat, pilih yang kurang jahat. Rasuah sama rasuah, ambil yang kurang rasuah. Kalau semua orang rasuah, sokong orang yang kurang rasuah. Begitu juga ketika apa? Sebab tu orang sekarang ni tak reti menilai. Kadang-kadang duk kata kembali kepada Quran hadis, kembali kepada Quran hadis. Semua pihak, semua golongan, semua individu, slogan yang sama, ucapan yang sama, ceramah yang sama, kembali kepada Quran hadis. Ini sebahagian daripada cara penyelesaian Quran hadis. Dalam hadis Isra' Mi'raj, Rasulullah dihidangkan oleh malaikat susu dengan arak. Rasulullah pilih apa? Susu. Lalu malaikat Jibril kata asabta al-fitrata,
kamu telah memilih minuman fitrah. Mesti kena pilih. Orang Islam diajar memilih. Tak boleh kita aku berkecuali. Tak boleh tanpa sokongan. Tak boleh nak berlepas diri. Mana ada dalil Quran hadis ajar macam tu. Sehingga dalam peperangan yang kafir sama kafir pun dia suruh pilih yang mana satu, sokong yang mana satu, membuat keputusan pendirian yang mana satu yang kita nak sokong. Jadi termasuklah apa yang berlaku dalam dunia, isu-isu yang berlaku dalam dunia hari ini. Ni semua menipu semua. Semua tak boleh percaya. Dia malas serabut kepala, dia buat keputusan macam tu. Malas nak fikir, serabut semua. Sedangkan Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Kalau kata nak kembali kepada Quran hadis, ni lah cara kembali kepada Quran hadis. Semua diukur dengan Quran hadis. Bukan bab-bab ibadah sahaja, bab-bab amalan sahaja. Tak, semua perkara. Fayawma idzin yafrahul mu'minu. Bila Rom menang, semua orang beriman jadi suka, seronok, bergembira. Nak seronok apa? Kafir menang, bukan Islam menang. Kalau Islam menang, okey ya. Bila turunnya ayat ini, lalu Rasulullah cerita kepada orang Rom kalah tak sampai 10 tahun, dia akan menang balik lawan Parsi. Dia duduk cerita dengan orang. Lalu orang kafir bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Abu Bakar. Orang kafir Abu Bakar, kawan kamu kata Rom kalah, esok dia akan menang. Dia tahu mana? Benda tu tak berlaku lagi. Demo ni kafir ni sokong Parsi. Abu Bakar kata tak, aku ikut apa yang Nabi cakap, sebab Nabi cakap ni wahyu. Kafir kata tak, benda tu tak berlaku lagi. Kami kata Parsi menang. Lalu berlaku pertaruhan, letak duit, main judi. Abu Bakar letak sekian jumlah, orang kafir letak sekian jumlah. Kalau menang Parsi, duit Abu Bakar ni dapat kat orang kafir. Menang Rom, duit tu dapat kat Abu Bakar. Tak lama berlaku peperangan tu, menang sungguh. Setelah Parsi menang, Rom pula dapat menewaskan Parsi. Rom menang pula peperangan yang kedua. Abu Bakar ambil duit tu, duit judi. Jadi bila dah terima duit judi itu, barulah datangnya ayat tentang larangan. Ayat tentang larangan berjudi yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya awak judi, tenung nasib, sembah berhala, semua kerja syaitan, hendaklah kamu jauhi. Semoga kamu memperolehi kejayaan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dia ambil duit yang dia menang tu, dia beritahu Rasulullah, duit ni nak buat macam mana? Masa dia main judi, bertaruh tadi, main judi tadi, ayat ni tak turun lagi. Tapi Allah Ta'ala dah mengharamkan hukum main judi menarak. Rasulullah kata bagi kepada orang susah, orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Daripada fatwa Nabi SAW, pandangan Nabi dan penjelasan Nabi, duit ni salur ke mana? Imam Ghazali sebut di dalam Ihya Ulumuddin, duit daripada sumber yang haram boleh kita salurkan kepada tempat-tempat kebajikan. Boleh kita salurkan kepada tempat-tempat kebajikan. Imam Ghazali petik beberapa pendapat ulama salaf, disebut di dalam Ihya Ulumuddin. Pendapat Imam Ghazali ini menjadi asas kepada fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab dia Fatawa Semasa, bagaimana nak menguruskan duit yang haram ataupun duit daripada sumber yang haram. Saat ini ulama bahas, kita dah bentang banyak kali isu ni. Sebenarnya duit itu yang haram ataupun perbuatan itu yang haram. Yang mana satu? Duit haram ke perbuatan haram? Kalau kata duit haram, duit yang ada, yang kita terima gaji kita, pencen kita, berlaku pertukaran jual beli, daripada lesen judi, pelacuran, hak di Malaysia ni kan, dia tak daripada dalam
kita kata pembendaharaan negara. Sumber-sumber hasil negara ni bukan semua halal. Bukan semua halal. Kalau kita kata duit itu haram, maka kita kena pastikan duit nombor tu daripada duit lesen judi, pelacuran dan sebagainya. Duit tu memang kita tak boleh guna kalau sampai kat kita. Bila berlaku jual beli pertukaran, kita dapat duit tu pula. Kena pasti betul-betul itu bukan daripada sumber yang haram. Kalau kita guna, kita berdosa. Kalau kata duit itu haram. Sebab itu soalan tadi saya tanya duit haram ataupun perbuatan yang haram. Jadi pendapat yang rajih perbuatan yang haram. Duit itu bukan haram. Perbuatan yang kita buat tu haram. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut orang yang berusaha menggunakan dia dapat hasil daripada sumber yang haram, dia tak boleh guna. Pihak lain boleh guna, tak ada kena-mengena. Dia nak bagi anak isteri dia makan ke, anak bagi sekolah anak yatim ke, orang nak buat sekolah agama ke, bantu mangsa banjir ke, boleh. Orang tu tak ada kaitan sebab bukan perbuatan dia. Kalau dulu kita belajar, duit daripada sumber yang haram ni kena bakar, panyuk sungai, tanam. Kan dia termasuk dalam bab membazir. Innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan perkara yang buat baik. Jadi mafhum mukhalafahnya dhiya'ul mal. Mafhum mukhalafahnya dhiya'ul mal, mempersia-siakan harta benda, satu perkara ini tegah dalam agama. Duit itu kita bakar, kita musnahkan, kita peranyuk sungai, tak guna. Sedangkan bukan duit itu yang salah, perbuatan itu yang salah. Dulu dia tak boleh buat masjid, tak boleh. Dia mesti buat tandas. Duit orang duit bunga bank kan. Tanya Tok Guru kata buat duit ni duit macam mana? Buat jalan boleh, buat jambatan yang dilalui oleh orang ramai, ataupun buat tandas. Nak buat pagar masjid ke, masjid nak pergi sekolah anak yatim, tak boleh. Jadi orang tanya macam mana dalam hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wa sadaqatun min ghululin. Macam mana pula? Tidak diterima sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, dan tidak diterima sedekah daripada sumber yang haram, termasuk dalam ghulul. Maknanya daripada harta penipuan. Di dalam surah Ali Imran, di dalam satu peperangan, yakni peperangan Badar, sebahagian daripada harta ghanimah adalah selendang. Selendang ni orang Arab memakai ketika musim sejuk, selimut tutup dia telinga sejuk. Selendang tu warna merah. Tiba-tiba bila duk agih, duk kumpul tu dan nak agih ghanimah hantar rampasan perang, selendang tu hilang. Sebahagian daripada sahabat syok, Nabi suka selendang ni, dah tentu Nabi ambil. Jadi ambil harta ghanimah sebelum selesainya peperangan, itu dipanggil ghulul. Allah Ta'ala turunkan ayat menafi, membersihkan nama Nabi. Maka lin nabiyyin ay yaghlul wa may yaghlu ya'ti yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tidak boleh mana-mana nabi dia menipu harta rampasan perang. Siapa-siapa yang menipu, ayat itu kata dia akan tanggung di akhirat besok. Harta yang diambil itu menjadi bebanan bagi dia. Jadi macam mana hadis ni? Allah Ta'ala tak terima sedekah daripada harta penipuan, sumber yang haram. Jadi Dr. Yusuf Qardawi jawab, ini bukan sedekah. Tajuknya bukan tajuk sedekah. Tajuknya menguruskan harta daripada sumber yang haram. Bagaimana cara bentuk kaifiat kita nak uruskan harta tersebut? Sedekah daripada duit yang haram memang tak sah, tak dapat pahala pun. Itu bukan sedekah isunya. Tajuknya mengurus harta daripada sumber yang haram. Nak bakar ke, nak musnah ke, ataupun kita ambil manfaat harta tu bagi kepada orang yang memerlukan. Jadi pendapat yang kuatnya, harta itu boleh digunakan kepada orang yang memerlukan. Tapi individu yang mengusahakan harta itu haram digunakan. Okey, terus. Kelunakan bahasa Al-Quran yang dapat menarik perhatian pendengar dan kehebatan yang melindungi mereka ketika membaca Al-Quran, dan cara kekuatan kesan dan peningkatan kepentingannya
Oleh kerana itu, kedudukan Al-Quran pada pandangan orang-orang yang menolaknya adalah sesuatu yang sangat agung, dan mereka cukup bimbang kalau Al-Quran itu mempengaruhi diri, isteri-isteri dan anak-anak mereka. Suasana ketakutan tersebut mendorong mereka menyatakan sebagaimana yang dirakamkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an liwalghaw fihi la'allakum taghlibun. Maksudnya, dan orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan mereka. Jadi orang kafir zaman Nabi SAW larang orang lain, orang ramai, keluarga mereka, anak isteri mereka daripada mendengar ayat Al-Quran. Sebab kalau dengar akan terpengaruh, kerana terpegun, tertarik. Mereka jadi rasa takjub dengan kehebatan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar buat di rumah dia tempat sembahyang. Lepas tu dia baca Quran kuat-kuat. Bila dia baca Quran, ramai orang kafir duduk lalu lalang kat rumah dia tu tengok apa yang dibaca oleh Abu Bakar, sehingga sebahagian orangnya terpengaruh. Orang ramai yang lalu lalang berhadapan dengan rumah Abu Bakar, tempat yang dia buat ibadat dan baca Quran tu, orang kafir terpengaruh. Lalu orang beritahu kepada Nabi supaya Abu Bakar ni dia tak boleh buat macam tu, baca Quran sendiri di rumah dia. Sebab orang takut dengan bacaan tersebut dapat menarik orang lain kepada agama Islam. Jadi kafir zaman tu dia larang orang lain dengar Quran. Kafir zaman sekarang bukan dia larang orang dengar Quran, dia sendiri baca Quran, dan dia pun berdalilkan dengan Quran tetapi dengan tafsiran yang salah. Kafir zaman sekarang lain. Orang nak baca Quran dia tak larang, bahkan dia berhujah dia baca Quran, surah nu ayat sekian-sekian, tapi tafsiran ikut kepala otak dia. Dia terbalik. Perangai itu maknanya berbeza dengan hak dulu. Okey, terus. Pembesar Quraisy menegah masyarakatnya daripada mendengar Al-Quran, dan mereka telah menyeksa orang-orang Islam yang membaca Al-Quran secara lengkap. Merupakan tanda dan mukjizat yang kekal abadi, yang tidak akan tergugat meskipun berlalu tahun, dan juga tidak akan mengalami kekurangan meskipun berlalu masa-masa dalam kehidupan manusia sehingga ke hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan untuk menjaga dan mengawalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah satu huruf sekalipun yang terdapat dalam Al-Quran atau memindahkan satu huruf daripada tempatnya. Sudah 14 kurun berlalu, namun Al-Quran tetap utuh dengan kedudukannya dan sama sekali tidak mengalami perubahan. Sedangkan diketahui mujizat-mujizat para Nabi terdahulu sudah pun pupus dan terhapus dengan sebab tempohnya yang telah berakhir, dan yang hanya ada adalah cerita-cerita mengenainya sahaja. Masa yang begitu panjang, 14 kurun, 1400 tahun lebih. Sebagaimana ia diturunkan sehingga sekarang tanpa sedikit pun berlaku perubahan. Hurufnya, kalimahnya sama saja. Perkara ini sehingga bila akan berkekalan? Sehingga kiamat. Kerana ayat yang kita bacakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kami bertanggungjawab jaga Al-Quran. Okey, terus. Mengumpulkan dari ilmu dan pengetahuan yang tidak diketahui oleh bangsa Arab dan tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diutuskan menjadi Rasul secara khusus. Ia tidak pernah diketahui oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang ada dalam pelbagai bangsa di dunia, dan tidak pula dikandungi oleh mana-mana kitab yang menjadi pegangan mereka. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang ilmu-ilmu perundangan, jalan-jalan penggunaan hujah akal, bantahan ke atas bangsa-bangsa yang lain. Dalil-dalil yang mengandungi lafaz-lafaz yang mudah dan objektif yang ringkas. Ia juga merangkumi ilmu-ilmu tentang perjalanan hidup umat terdahulu, nasihat, hukum hakam, adab-adab yang baik, berita-berita tentang akhirat, dan berita-berita dan hal ehwal yang melibatkan alam ghaib. Al-Quran akan sentiasa menjadi lautan ilmu dan seni yang kita akan kunjung padam. Di samping menjadi berita hidayah kepada orang-orang yang ingin mencari hidayah dalam kehidupan. Jadi kita tengok
Sebuah Al-Quran itu mengumpulkan berbagai-bagai ilmu. Yang mana ilmu-ilmu yang dikumpul dalam Al-Quran tu orang Arab tak tahu. Sebab apa? Kalau ilmu daripada Nabi, Nabi pun manusia. Nabi tahu, dia mahu tahu jugalah. Kalau dia mahu kata Quran itu daripada Muhammad kan, Nabi boleh buat, dia mahu boleh buat. Yang tu pun dia mahu dah kalah dah terhadap cabaran daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya, Quran itu mengumpulkan segala ilmu, berbagai-bagai ilmu disebut dalam Quran. Bagaimana nak mengetahui maknanya tentang apa dia berlakunya raya, sama ada raya haji ataupun raya puasa. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji ni bulan-bulan yang tertentu. Jadi nak tahu bulan tertentu, nak mari 1 hari bulan, 2 hari bulan, berdasarkan kepada ru'yah pula, dan juga kepada hisab, bagi tanda, bagi suatu isyarat bagaimana nak mengetahui tentang masuknya bulan-bulan haji dan juga bulan puasa. Dan disebut tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib ni Nabi pun tak tahu. Kalau kata Quran daripada Nabi Muhammad, macam mana Nabi boleh cerita hak sebelum dia lahir? Hak tu tak gaib lah yang berlaku zaman dulu. Dan dia cerita hak dalam kubur ni. Nabi bukan pernah masuk kubur masa dia hidup. Cerita hak di padang mahsyar, di akhirat. Nabi pun bukan mati pada masa tu. Masa dia cerita tu, cerita perkara-perkara yang gaib. Dan Al-Quran ajar kita. Sebab tu dikatakan banyak ilmu yang dapat diperolehi dalam Al-Quran. Sesuatu benda yang kita tak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sesuatu benda yang kamu tak tahu. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. Quran ajar, tanya orang yang tahu sesuatu benda yang kamu tidak mengetahui. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula' wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Okey, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Dan pada hari kami membangkitkan setiap umat itu akan saksi. Jadi setiap umat itu Allah Ta'ala lantik saksi. Sebahagian ulama tafsir menyebut iaitu yang menjadi saksi tentang mereka disampaikan ataupun diutuskan semua rasul. Contohnya Nabi Muhammad, dia jadi saksi, aku telah menyampaikan kepada umat aku ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut yauma yajma'ur rusula madza ujibtum. Ketika Allah Ta'ala mengumpulkan rasul-rasul di akhirat besok, madza ujibtum, apakah reaksi daripada umat kamu masing-masing? Umat kamu terima tak ajaran kamu? Jadi setiap umat ni Allah Ta'ala bangkitkan rasul sebagai saksi mereka telah menyampaikan agama Allah Ta'ala, syahidan alaihim min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Wajibna bika syahida. Kalau rasul-rasul dulu pun menjadi saksi kepada umat mereka masing-masing, kamu pun sama menjadi umat kamu, ala haula, di atas mereka. Wa nazzalna alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepada engkau kitab. Dalam ayat ini disebut nazzalna. Apa maksud nazzalna? Apa beza nazala, anzala, nazzala? Di sini disebut nazala, bukan disebut nazala ataupun anzala. Nazzalna, apa maksud? Makna yang sebenar, makna yang lebih tepat boleh? Faris? Banyak kali turun dipanggil bina taksir. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan ini, nazzala yunazzilu tanzilan, banyak kali turun. Sebab bukan turun sekali, dia turun selama 23 tahun. Berapa surah? 114 surah, 6,000 ayat lebih. Kitab sebagai tibyanan, keterangan, penjelasan. Dalam Quran itu semua hukum hakam dia jelas.
likulli syai', setiap sesuatu, dan dia juga adalah merupakan petunjuk, suluh kepada jalan kebenaran, jalan hidayah, jalan agama, dan juga rahmat. Dan Quran itu juga busyra lil muslimin. Apa maksud busyra lil muslimin? Kabar gembira kepada orang yang beriman, kepada orang Islam dan juga orang yang beriman. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dibawa dua berita, dua maklumat, dua pengkhabaran, kabar suka dan kabar yang menakutkan. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau membawa berita gembira dan juga berita yang menakutkan. Gembira bagi orang yang beriman. Bila mereka beramal, memperolehi pahala, hasil daripada pahala Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. Nazira, peringatan keras bagi orang yang tidak beriman. Kesalahan, dosa, kesalahan yang mereka lakukan dibalas dengan dosa, kesan daripada dosa masuk neraka. Jadi dalam ayat ini kata busyra, kabar gembira kepada orang beriman. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman beramal soleh ni Allah Ta'ala cerita benda seronok, cerita benda yang menggembirakan, habuan, nasib mereka, kesudahan mereka di akhirat nanti apa dapat? Dapat sekian-sekian nikmat dalam syurga. Kabar gembira bagi orang beriman, dan kabar menakutkan bagi orang yang tak beriman kepada Allah. Walaupun dia baca ayat Quran, tapi kalau dia tak beriman, kabar yang menakutkan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kalau dia tidak beriman sebelum dia mati. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala.